Hi guys, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Baru-baru ni, kecoh pasal kematian Nida Pacara Virapong ataupun lebih dikenali sebagai Teng Mu. Aku rasa semua orang dah kenal. Teng Mu ni ialah seorang selebriti yang terkenal daripada Thailand yang dikatakan menemui ajalnya setelah tergelincir daripada speedboat dan mayatnya ditemui selepas 2 hari di Sungai Chao Phraya. Tapi ibu kepada bintang terkenal ni bersungguh-sungguh mendakwa yang kematian anak dia ni bukan setakat kemalangan, tapi berkemungkinan ada kejahatan yang cuba nak diselindungi. First, aku nak cerita sikit pasal background Teng Mu. Nama asal Teng Mu ialah Pataratida Pacara Virapong. Tapi aktris ni lebih mesra dikenali sebagai Teng Mu yang membawa maksud tembikai. Teng Mu dilahirkan pada 13 September 1984 dan dia memulakan kerjayanya sebagai artis pada tahun 2003. Di Thailand, Teng Mu ni ialah seorang artis yang sangat popular dan dia telah membintangi lebih daripada 40 drama bersiri dan beberapa buah filem. Selain daripada drama bersiri dan juga filem, muka Teng Mu selalu keluar dekat iklan-iklan di TV dan juga dia selalu menghiasi majalah-majalah fashion di Thailand. Pada tahun 2013, Teng Mu telah berkahwin dengan seorang pelakon yang bernama Tono Pakin Kumwilaiso. Tapi perkahwinan mereka berakhir pada tahun 2015. Sebenarnya, kronologi kes ni pun masih belum jelas, memandangkan kes ni masih lagi dalam siasatan. Tapi info yang aku kumpul ni adalah berdasarkan keterangan yang diberikan oleh semua individu yang berada di atas bot pada malam kejadian. Pada 24 Februari yang lalu, Teng Mu bersama 5 individu lain telah mengadakan parti makan malam di atas sebuah speedboat di Sungai Chao Phraya. 5 individu tersebut ialah Kratik yang merupakan pengurus Teng Mu, Sen, kawan Teng Mu, Robert, pengemudi bot, Po, pemilik bot dan juga Job. Ikutkan cerita Sen ni, pada malam tu lebih kurang pukul 10 malam, Teng Mu ni cakap dia nak pergi toilet. Tapi sebab dia orang jauh lagi nak sampai ke jeti, Teng Mu pun pergilah ke bahagian pelantar di belakang bot tu dengan Sen. Teng Mu duduk mencangkung dekat atas pelantar sambil tangan dia memeluk kaki Sen yang duduk di depan Teng Mu pada masa tu. Aku include gambar lakon semula ni. Sebenarnya Sen buat reenactment ni masa dia dalam studio untuk satu interview TV ni. Tapi ada orang rajin edit letak dia orang atas bot ni kan. Berbalik kepada statement Sen tu, masa Teng Mu nak bangun tu lah dia tergelincir dan terjatuh dari bot. Pada mulanya, kesemua mereka yang berada di atas bot cuba untuk mencari Teng Mu. Tapi menurut mereka, keadaan masa tu sangat gelap dan mereka langsung tak nampak Teng Mu. Pada pukul 10.39 malam, Kratik menelefon pihak penyelamat bagi mendapatkan bantuan. Bot penyelamat sampai pada 10.44 malam. Tapi usaha pencarian terpaksa dihentikan pada pukul 1 pagi disebabkan keadaan arus sungai yang deras dan keadaan sekeliling yang gelap pada malam tu. Usaha pencarian diteruskan pada keesokannya dan akhirnya pada 26 Februari jam 1.10 tengah hari, mayat Teng Mu ditemui terapung di Jambatan Rama ke-7 hampir 39 jam selepas kejadian. Pakar forensik mengesahkan kematian Teng Mu ni adalah disebabkan oleh lemas setelah sisa pasir ditemui dalam paru-paru Teng Mu. Selain daripada tu, terdapat luka dalam sepanjang 30 cm pada paha kiri, luka cetek pada paha kanan sepanjang 25 cm dan lubang sebesar ibu jari pada betis kiri Teng Mu. Kematian Teng Mu mendapat perhatian kerana beberapa faktor yang mencurigakan. Ibu Teng Mu juga tegas mengatakan yang dia percaya kematian Teng Mu ni penuh dengan pencanggahan. Panida Sirayu Tayotin, iaitu ibu Teng Mu, berpendapat yang tak mungkin anak dia mati lemas sebab Teng Mu pandai berenang. Tapi pihak penyiasat berpendapat yang mungkin masa tu Teng Mu tak dapat nak kekal berapung dekat permukaan air disebabkan luka yang dalam dijumpai pada paha kiri dia tu. Persoalan seterusnya ialah mana datang luka-luka pada badan Teng Mu tu. Pihak forensik setakat ni berpendapat luka pada badan Teng Mu bukanlah disebabkan dia terkena propeller sebab luka tu tak sepadan dengan bilah propeller bot tu. Berbalik pada ibu Teng Mu tadi, lepas dia bagi tahu media yang dia tak percaya kematian anak dia ni adalah disebabkan oleh kemalangan, pada keesokannya dia telah menerima sepucuk surat yang berbaur ugutan yang dia temui di depan rumah dia. Ibu Teng Mu juga percaya yang dinner parti yang nak dia sertai malam tu bukan setakat dinner parti je. Tapi dia syak yang manager Teng Mu iaitu Kratik cuba nak libatkan Teng Mu dengan servis escort ataupun pelacuran kelas atasan.
Selain pada tu, kelakuan mereka berlima lepas kejadian tu agak mencurigakan. Selepas kejadian Teng Mo jatuh dari bot, tak ada seorang pun daripada 5 orang ni cuba untuk menghubungi pihak polis untuk memaklumkan kejadian ni ataupun sekurang-kurangnya keluarga Teng Mo. Lepas kejadian malam tu, diorang berlima ni terus balik ke JT dan diorang balik ke rumah masing-masing macam tak ada apa-apa berlaku. Bukan tu je, lepas diorang balik, mereka ni tak dapat nak dihubungi selama hampir 24 jam. Sampailah mereka mendapat amaran dari pihak berkuasa kalau diorang tak bagi kerjasama, waran tangkap akan dikeluarkan ke atas mereka, barulah mereka bagi keterangan. Yang tambah pelik dalam statement diorang ni, kesemua 5 orang ni claim yang diorang tak nampak macam mana Teng Mo boleh tergelincir jatuh. Termasuklah Sen yang Teng Mo tengah peluk kaki dia tu. How does that make sense? Bot tu kecil je kot, takkan seorang pun tak nampak. Takkanlah masa Teng Mo jatuh tu dia langsung tak keluarkan bunyi, tak keluarkan suara, tak jerit ke apa ke. Teng Mo ni adalah selebriti yang popular dekat Thailand. Jadi kalau dia nak buang air kecil, takkanlah dia setakat nak mencangkung dekat belakang bot macam tu. Macam tak senonoh kan? Menurut Sen lagi, macam dia cakap kononnya masa Teng Mo jatuh tu dia nak buang air kecil. Tapi setakat ni pihak penyiasat meragui statement Sen ni. Pada hari kejadian tu, Teng Mo memakai bodysuit macam ni. Kalau dia nak buang air, dia kena buka bodysuit tu semua sekali. Tapi masa mayat Teng Mo ditemui, Teng Mo masih lengkap berpakaian. Bodysuit yang dia pakai hari tu bukannya jenis ada butang boleh buka separuh ke. It's either you wear it or you don't. Rakaman CCTV yang menunjukkan kesan luka pada lengan Job dan juga baju Robert yang mempunyai kesan koyak turut menimbulkan persoalan jika berlakunya pergelutan di atas bot pada malam tu. Ada juga spekulasi yang mengatakan kononnya Job ni ialah seorang VVIP yang berpengaruh di Thailand. Dan Job ialah host kepada dinner party malam tu dan dia telah membayar Teng Mo untuk menghadiri dinner party atas bot malam tu. Tapi setakat ni itu cuma spekulasi. Masa tempoh kehilangan Teng Mo, beberapa gambar dekat akaun Instagram dia kena delete. Gambar-gambar ni berkemungkinan dipadam oleh Kratik, memandangkan Kratik ialah orang yang menyimpan telefon bimbit Teng Mo semasa dia hilang. Selain daripada tu, Kratik ni kan manager kepada Teng Mo, so mestilah dia ada akses ke akaun-akaun media sosial milik Teng Mo. Tapi untuk apa dia delete gambar-gambar tu tak pasti. Netizen Thailand juga berteori yang orang yang paling beruntung atas kematian Teng Mo ialah Kratik. Kononnya, Kratik telah merancang pembunuhan pelakon tersebut sebab dia nak dapatkan claim insurans nyawa Teng Mo. Di mana penerima pampasan insurans tu ialah anak perempuan Kratik sendiri yang bernama Easter. Teng Mo sangat rapat dengan Easter. Dia dah anggap Easter macam anak kandung sendiri. Sebab itulah dia letak nama Easter sebagai penerima pampasan. Tapi sebab Easter ni masih lagi bawah umur, wang pampasan yang bakal diterima akan diuruskan oleh Kratik. Okay guys, ni semua info yang aku jumpa setakat ni. Memandangkan kes ni pun masih lagi dalam siasatan, lepas ni mungkin banyak lagi info yang akan keluar. Dan fakta boleh berubah. Mungkin ada teori yang aku cakap dalam video ni bakal disangkal, mungkin ada teori yang bakal terbukti betul, kita tak tahu lagi. Tapi kalau aku ada tertinggal apa-apa info, korang boleh komen dekat bawah untuk share dengan viewers lain. Apa-apa pun, kalau betul ada foul play dalam kematian Teng Mo ni, I really hope that justice will be served. Okay guys, that's it for today's video. Aku harap korang suka dengan video ni. Kalau korang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah. Like, komen dan share untuk membantu channel ni berkembang. I will see you in my next video. Bye.